Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya kita dapat sekali lagi bertemu dalam YouTube channel, di mana di sini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan tentang bagaimana tiga fasa, iaitu pendekatan, reka bentuk dan pembangunan modul. Kali ini saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi like, share, komen dan subscribe kepada Hasmi Channel. Dan apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas pandangan, cadangan, lontaran ataupun kritikan. Saya ucapkan terima kasih dengan adanya pandangan-pandangan langsung daripada tuan-tuan. Alhamdulillah, saya setiap kali saya akan cuba membina satu perkara yang mungkin memberi impak ataupun memberi kesan pada mereka yang menonton YouTube channel ni. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini dalam tempoh PKP ni memang duduk diam. Saya pun duduk diam kat rumah. Saya tak diam, cuma saya bangunkan beberapa perkara yang mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. InsyaAllah perkongsian ini penting, dan saya dapat juga ini pandangan ini daripada Cikgu Nur Azman. Mungkin beliau merupakan sifu saya juga dalam bagaimana nak membangunkan modul. Dan hari ini saya beri walaupun ada tiga fokus, iaitu pertama sekali analisa dari segi pendekatan reka bentuk, kedua bagaimana nak mereka bentuk pembangunan modul, dan kebolehgunaan modul tersebut. Hari ini saya fokus pada analisa. Perkara fasa pertama ni, iaitu analisa ni ialah bagaimana satu modul tu memberi kesan ataupun memberi impak pada para peserta apabila dia menyelusuri modul yang kita bina. Untuk penonton semua, apabila kita membangun modul, kita selalu akan lihat dari segi objektif, visi ataupun misi dia. Untuk apa kita buat? Dengan adanya perkara-perkara ini, sebenarnya tujuan modul tu kita nampak jelas apa sebenarnya modul tersebut. Kebanyakan apabila membangun modul, dia akan lihat program tu untuk apa? Kepimpinan ke, untuk motivasi ke, untuk fokus pada kecemerlangan pembelajaran ke. So maksudnya bagaimana mereka bentuk ini terpulang bagaimana objektif, visi dan misi. Selalunya kita akan buat satu borang kaji selidik. Ada yang buat borang pre and post, iaitu sebelum dan selepas, supaya menilai ataupun nak tahu bagaimana peserta punya jangkaan terhadap suatu program itu. So dengan adanya pembangunan modul awal ni, ialah kita kena lihat analisa ni penting. Analisa ni dia ada banyak stage. Yang pertama sekali mungkin selalunya orang buat analisa dari segi SWOT analysis. Dari segi strength, dia akan buat strength, weakness, opportunity dan tricks. Sebab nak tahu apakah kekuatan sesuatu modul itu boleh diguna, kelemahan modul, peluang dan ancaman satu modul tu apabila kita laksanakan. So perkara ini akan lihat. Ada yang juga gunakan System Analysis and Design, iaitu SAD, iaitu dia menggunakan konsep, mungkin konsep apa ni, yang pertama sekali analisa, kedua design ataupun mencipta modul, dan fasa yang ketiga itu testing ataupun tempoh percubaan. Mungkin dicuba modul tersebut dan akhirnya sekali barulah implement. Okey, kita dah lihat tadi, iaitu bagaimana dua perkara ini, SWOT analysis, system analysis and design, iaitu analisa, design ataupun cipta, testing dan implement. So dua perkara ni merupakan perkara penting dalam melihat suatu modul itu boleh diguna ataupun bagaimana modul itu boleh berjalan seperti ini. Sebab tu pentingnya analisa ni ialah melihat suatu modul tu. Contoh kita ambil ice breaking. Bila buat ice breaking, dia akan ada yang berstruktur, ada yang tidak berstruktur. Yang ini akan lihat bagaimana kemampuan facilitator untuk ni. Sebab tu dalam analisa ni kita boleh lihat satu, individu facilitator itu sendiri. Kedua ialah modul. Bagaimana facilitator itu mampu mengendalikan modul. Mungkin yang ni ialah bahagian
yang bertindak ataupun jentera yang bertindak. Dan kita kena lihat juga jentera pengurusan. Jentera pengurusan yang saya suka lihat ialah apabila Fesi nak sesuatu, adakah jentera pengurusan ini dapat memberi kerjasama. Jika dua-dua ini tidak dalam satu bumbung yang sama, dia akan merencatkan perjalanan modul. So maksudnya dua-dua ini merupakan perkara yang elemen paling penting supaya dua-dua ini digabungkan. Kalau tidak, dia akan jadi macam tak cukup perkara ataupun tak cukup rencah ramuan dalam suatu masakan. Sebab tu penting dalam analisa ni kita kena lihat dua perkara ini, bagaimana nak menembusi ataupun nak mereka bentuk suatu modul itu. So kita kena lihat dari segi SWOT analisis. Sebab tu saya kata tadi, SWOT analisis ni mungkin kita boleh lihat bagaimana kekuatan pengurusan dan kekuatan facilitator untuk mengendalikan modul. Facilitator ni macam ibarat driver ataupun pemandu terhadap modul tersebut. Kalau ada modul yang bagus tetapi pengendali yang tidak bagus ataupun facilitator yang tidak bagus pun tidak akan menjadi. Sebab tu banyak yang melihat ialah bagaimana facilitator memain peranan yang penting dalam menggerakkan modul-modul yang telah diberikan. Sebab tu apabila suatu program nak dijalankan, bagaimana facilitator melihat modul itu tersebut dan dia mampu ataupun mahir dalam mengendalikan pelbagai task ataupun objektif yang diberikan supaya para peserta tidak rasa macam terawang-awang apabila dia berada dalam grup PDK ataupun LDK. Sebab tu penting dalam PDK ataupun LDK ialah kena lihat bagaimana facilitator mampu untuk mengendalikan program-program ataupun modul yang telah diberikan. Sebab kita tidak boleh memberi selalunya facilitator ni dia terlalu bergantung, dia berharap supaya peserta give more ataupun memberi banyak. Tapi sedangkan kadang para peserta ni dia takut, mungkin dia membaca sesuatu yang mungkin di luar dugaan sebagai facilitator. Sebab tu penting facilitator kena pandai menggunakan kemahiran-kemahiran dari segi kemahiran mendengar, kemahiran mengendalikan kumpulan, kemahiran melihat, mendengar, merangsang supaya mereka dapat mengeluarkan apa yang terbuku di hati. Sebab tu facilitator tidak mudah untuk berbicara dengan hanya menanam tebu di bibir, tetapi dengan tindakan yang penuh keikhlasan supaya para peserta dapat menerima, absorb semua yang kita sampaikan kepada mereka. Sebab tu penting menjadi facilitator mesti ada wow factor juga. Wow factor tu tidak datang dengan sendiri, tetapi ia datang bagaimana kita menggerakkan semua ilmu kita dalam kita mengendalikan para peserta yang pelbagai watak dan karakter itu. So penting apabila dalam konsep analisa ni ialah kita melihat SWOT analisis. SWOT analisis ni boleh gunakan borang maklum balas juga. Borang maklum balas ni apabila sebab tu saya kata tadi ada pre and post. Maksudnya pre ni selalunya sebelum ni ialah kita nak lihat apakah tanggapan peserta terhadap program yang kita anjurkan ataupun apakah dia punya expectation ataupun dia punya kehendak dia sebelum nak menjalankan sesuatu program. Dan akhir kali mungkin maklum balas selepas dia mengikuti keseluruhan program tersebut, dia akan rasa apa yang dia rasa sebenarnya. Kita tidak boleh rasa kecewa apabila kita tidak mendapat pujian ataupun tidak mendapat mungkin dapat kritikan dalam para peserta apabila kita mengendalikan program. Saya anggap itu salah satu perkara yang memberi cabaran baru sebagai facilitator ataupun pengendali. Sebab tu penting apabila kita melihat modul yang kita jalan itu berkesan atau tidak ialah bagaimana kita menerima borang maklum balas. Tapi kita tidak boleh tengok juga 100% borang maklum balas tersebut. Mungkin ada yang setengah tu dia marahkan dia marahkan nyamuk seekor, habis kelambu yang dibakarkan. Sebab tu penting apabila menjadi facilitator, menjadi pengendali, dia kena lihat pelbagai skop supaya dia tidak rasa shock sendiri
Apabila rasa shock sendiri ni, hanya dia je rasa seronok, tetapi para peserta tidak. Yang penting dalam kita menyampaikan ilmu facilitator ni atau menjadi facilitator, ialah kita kena ingat kita tidak ada sikap individualistik. Kita seorang saja, aku je bagus, kau tak bagus. Tak boleh. Kita kena berada dalam pasukan. Pasukan facilitator maksudnya apabila yang program yang kita anjurkan ini bukan saja para peserta yang mendapat manfaat, tetapi keseluruhan mendapat manfaat. Satu penting tuan-tuan, apabila kita melihat dalam membina modul, ialah bagaimana kita membina modul ini dengan baik. Lepas tu saya sentuh dulu perkara yang pertama, iaitu bagaimana nak menganalisa. Mungkin tuan-tuan boleh gunakan SWOT analisis. Kedua, ada ADT, iaitu analyze ataupun analisa, design ataupun cipta, testing modul tersebut, dan implement. Maksudnya nak testing ni mungkin kita ambil 20 ke 30 orang dahulu, kita boleh test, boleh gunakan 4 fasa ni supaya lihat bagaimana kebolehan penggunaan satu modul itu mampu capai objektif dan matlamat yang kita anjurkan. Saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Mungkin kita boleh berjumpa lagi insya-Allah. Saya boleh sambung yang kedua, yang ketiga. Dan perkongsian ini sebenarnya tuan-tuan untuk rakan-rakan ataupun adik-adik yang di luar sana yang mungkin perlukan bimbingan. Saya ucapkan terima kasih. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.